Malaysia, masalah pengurusan sampah bukanlah sesuatu yang baru dan semakin hari berlalu, perkara ini menjadi lebih gawat. Bukan sahaja ia merosakkan nilai estetika di suatu kawasan, malah ia juga menyebabkan pencemaran air, udara dan lain-lain. Bagi mengatasi masalah ini, kami mempersembahkan kempen 6 R's of Sustainability iaitu Rethink, Refuse, Reduce, Repair, Recycle dan Replace. Pernahkah anda terfikir atau mempersoalkan tindakan anda sendiri? Atau terfikir boleh ataupun tidak bahan ini di kita semula? Atau adakah penggunaan mempunyai inisiatif lain untuk perkara ini? Adanya persoalan asas ini, kita berada di area pertama iaitu Rethink. Rethink ialah mempertimbangkan atau mempersoalkan tabiat penggunaan kita, meluangkan masa untuk berfikir dan memahami tabiat penggunaan peribadi, membuatkan kita sedar akan kesannya terhadap alam sekitar. Kesedaran ini mempengaruhi tingkah laku dan nilai seseorang supaya lebih mesra alam. Yang kedua ialah refuse. Apa itu refuse? Refuse ialah mengurangkan sampah yang dihasilkan dengan menolak pengambilannya. Dengan erti kata mudah, pembeli membuat keputusan untuk tidak membeli barang-barang tertentu yang menghasilkan lebih banyak sampah daripada faedah. Jadi, apa maksudnya? Pembeli perlu memutuskan untuk menolak produk sama ada kerana kualiti, jangka hayat, etika syarikat dan bahan kimia yang digunakan. Kebaikan mengamalkan refuse menjadikan kediaman kita zero waste home dan dapat menikmati alam sekitar yang bersih. Perkara yang ketiga ialah reduce. Reduce merujuk kepada pengurangan kuantiti sisa yang dijana di punca dengan mengurangkan jumlah produk dan jenis produk yang digunakan. Cara-cara untuk reduce ialah: yang pertama, membeli produk isian semula. Yang kedua, menggunakan kain tuala bagi menggantikan tisu. Yang ketiga, membeli barangan yang kurang bungkusan. Dan yang keempat, menggunakan email untuk menghantar surat dokumen. Seterusnya adalah reuse atau repair yang bermaksud guna semula barang. Antara contoh reuse atau repair adalah guna semula barang sebagai tabung duit, guna bekas minuman sebagai tempat menyimpan alat tulis, bawa bekas sendiri semasa membeli makanan dan gunakan kotak serbaguna sebagai tempat menyimpan barang. Reuse atau repair juga boleh dilakukan dengan menerima barang yang tidak digunakan seperti buku, pakaian dan mainan kepada golongan yang memerlukan agar dapat meringankan beban mereka. Yang seterusnya, recycle. Recycle ialah kitab semula dengan mengasingkan sisa pejal punca. Macam mana nak asingkan sisa pejal punca? Pertama sekali, asingkan sisa kitab semula dari sampah harian kita. Kemudian, sisa baki dimasukkan ke dalam tong sampah hijau. Macam ni. Sisa pejal bahan kitab semula diasingkan mengikut kumpulan. Tong sampah biru untuk kertas, tong sampah jingga untuk logam dan plastik, tong sampah coklat untuk kaca. Senang kan? Dan yang terakhir sekali ialah replace, rebuy. Jadi, apakah itu replace, rebuy? Replace, rebuy ialah di mana pengguna harus membeli barang yang menggabungkan bahan kitar semula. Pembeli boleh mencari label pada pakaian atau barangan yang merangkumi peratusan bahan yang digunakan, dan pembeli boleh memilih untuk mengganti sebahagian besar barang mereka dengan produk hijau. Sekian, itu sahaja daripada kami. Semoga bermanfaat. Dah boleh buka mic? Buka mic. Bodoh lah. Dah boleh buka mic. Sorry. Aku ni buta teknologi sikit. Aku minta maaf semua. Okay, Assalamualaikum semua. Buta bukan tak nampak. Buta bukan tak nampak. Bukan tak nampak. Kan, tu buta lain. Kadang-kadang tu lain. dua-dua tu dah depan mata pun tak nampak. Tu pun buta juga. Buta hati. Sorry. Itu internal. Alamak. Itu internal. Okay. Bahaya dah. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Alright. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sihat kan semua? Alhamdulillah. Sihat. Kenapa sihat aku silau Ha? Kau sihat dah? Sihat. Adam Daniel lah. Adam Daniel. Macam mana tu? Apa dia tu? Sorry. Sihat. Sihat. Yamin Din, Hanif. Okay, Alhamdulillah sihat. Aku pun sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Okay, pertama sekali kita kena bersyukur ya sebab kita dapat bersama-sama berkumpul walaupun secara online ya malam ni. Alhamdulillah ya. Ya. Kita ni sebenarnya dah lari tajuk ke? Belum. Teruskan. Teruskan. Alhamdulillah. Kita punya kata apa? Section komen kat YouTube pun dah mula dibanjiri dengan rakan-rakan kita yang berada di serata dunia. Ini saya bacakan sedikit komen Effendi Minhat. Waalaikumsalam Adam. Saya daripada Arab Saudi. Masya Allah, sahabat kita daripada Arab pun join kita punya. Janganlah publish, katalah. Kata tambah. Masya Allah, sahabat kita daripada Arab Saudi pun join sekali. Ini ada ni Muhammad Moskoskov Zaidi daripada Pakistan. Macam mana nak buka kamera ni? Masya Allah. Sahabat kita dari Pakistan pun dah mula cakap Melayu sekarang. Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat daripada serata dunia. Okey, baik. Tanpa saya melengahkan masa, saya ingin menjemput. Oh, semua dah ada. Okey, so tak payah jemput dah. Okey, so seperti apa yang kita semua tahu, topik hari ni ialah borak sampah. Okey, borak sampah Okey, first kali aku nak tanya korang lah. Bila aku cakap pasal sampah kan, apa yang korang terbayang sebenarnya? Kenapa aku tanya ni sebab kadang-kadang ada yang membayangkan kawan sendiri. Ada yang bayangkan file-file yang tak guna kan. Kat dustbin dalam kat desktop kita tu. Itu pun sampah juga. Tapi kalau korang apa sampah yang korang bayangkan sebenarnya? Sampah Tak kau dengan inilah Hasmi Zal. Zal Hasmi. Aku dulu. Zal Hasmi, sorry. Alamak. Aku Jawi. Jawi baca belakang Tulis dia belah kiri, bukan baca daripada belah kanan. Oh, sorry. Kau ni apa ada soalan kau? Sampah, apa yang kita bayangkan? Bila kau cakap sampah, apa yang kau bayangkan? Kalau dah pasal sampah, memang aku bayangan sampah lah. Sampah kat kelas, sampah dekat bilik banyak sampah. Sampah yang gantung-gantung teh ais tu pun boleh kira sampah kan dia kan. Betul. Yang dekat pintu bilik tu sampah juga. That is what we call sampah untuk secara generalnya. Macam tu dah. Thank you dah. Okay, sekarang Yamin pula, apa yang Yamin bayangkan bila cakap pasal sampah? Oh, dia pusing ke tepi sebab kita dekat tepi. Oh, so kena pusing sini betul. Tapi Yamin kan cakap dengan audien, pandang depan. Aku kena pandang sini Okay, betul. Tadi tu kita bercakap berdua kan. Okay. So kalau berkenaan dengan sampah, kalau kita ikutkan secara amnya, kalau kita faham sampah tu mestilah macam plastik kan. Plastik sampah. So kebanyakannya adalah berkenaan dengan plastik dan sebagainya. Tapi saya yakin untuk perbincangan pada hari ini kita mesti akan menjelaskan lebih lanjut lah sebenarnya sampah tu apa benda kan. Dan kalau tanya saya sendiri apa itu sampah, bagi saya sampah ni luas. Macam-macam benda tu sampah. Sampah masyarakat pun sampah. Tapi sampah masyarakat kita jangan buang. Kita jaga dia elok, kita jaga dia dan bantu dia untuk berubah. Tapi kita cakap hari ini berkenaan dengan sampah yang kita buang di mana-mana dan merata-rata tempat. Tak termasuk sampah di rumah tapi sampah yang secara meluas. Cukup Adam. Silakan Adam. Oh itu je. Okey, sekarang ni sahabat yang ketiga. Okey, Dan. Kau pula apa pandangan kau ataupun apa yang kau bayangkan bila aku cakap pasal sampah? Teruskan. Okey, sampah. Pandai? Ada interaction. So bagi aku sampah kenapa benda yang interaction? Teruskan. Sampah semua benda yang ada dalam tu sampah tu bagi aku sampah. Ataupun cakap satu lagi benda sampah ni, benda yang kita dah tak mau pakai ataupun dah tak boleh guna, kita buang. Itu sampah. Setuju. Dan betul. Sampah juga ada juga yang beranggapan yang sampah ni benda yang dah kotor, benda kotor, jijik tu. Apa pula? Berbau juga kadang. Macam itulah bagi aku sampah. Okey dah. Faham. Jadi kalau macam Dim pula dia ada penambahan sikit iaitu benda yang berbau. Okey, sahabat. Sekejap, salah. Sini. Okey, Hanis pula apa yang Hanis bayangkan?
bila aku cakap pasal sampah. Okay. Macam sampah kan, kalau bahasa English dia trash. So macam ramai orang tahu ada satu phrase ni orang kata man is trash. Wah, dah kat dah. Oi, internal ni. Salah gurau. Okay, sebenarnya lebih kurang lah macam Din. Tapi sampah tak mesti macam bagi aku dia barang yang kita tak guna. Sampah lah macam tu. Tapi tak mesti lah kena berbau. So macam dia boleh come in a lot of form. Setuju. Okay. So that's what I call sampah. Okay, faham? Ini kembali ke angkasa puri, Adam. Kembali ke angkasa puri. Pada saya. Okay. Tapi sebenarnya aku tertarik lah nak tahu kan. Korang masing-masing pernah tak ada pengalaman macam mana sebut dia? Pengalaman Korang pernah tak ada pengalaman yang orang kata melibatkan sampah tapi sangat pelik? Faham tak? Ini pengalaman ni yang korang akan ingat sampai bila-bila. Serius lah, Mamat ni buang sampah kat sini. Faham tak? Contoh macam tu lah. Pernah tak masing-masing alami benda tu? Macam tak adalah pernah macam tak ingat lah macam specific moment. Tapi selalu lah nampak dekat kalau kat ada viral kat social media yang korang pernah nampak dia campak daripada luar tu kan. Lepas tu ada orang macam campak balik masuk dalam kereta dia macam tu. So macam nampak macam tu gangster kan? Ya. Tapi sebenarnya itulah cara nak mendidik sebenarnya. Kalau tak macam orang tu sampai bila pun dia tak sedar, betul tak? Betul. Tapi sebenarnya sampah ni kan, pandangan aku lah. Kenapa diorang berfikir ataupun diorang ambil keputusan untuk buang sampah direct dari dalam kereta sebab diorang fikir diorang seorang je yang buang sampah. Faham. Contohnya kan, kau tengah ada seorang-seorang tiba kau ada sampah gula-gula tadi. Kau pun contoh kiri kanan lain clear, turun tingkap buang. Sebab kau ingat kau seorang je buang. So kau rasa tak apalah kot aku seorang je buang. Tapi sebenarnya tak tahu. Tu dia macam semua orang fikir macam tu. Ludahnya penuh sampah. Orang lain ada? Pokok pernah ada nampak orang buang sampah dalam kereta kan. Biasa orang buang sampah dari dalam kereta keluar. Ini dari luar ke dalam kereta. Tidak tahu. Ya, kita cakap sikit macam ada Yamin ada sikit lah. Contohnya kita tengok kalau dekat asrama kan, kadang-kadang kawan-kawan kita ni dia sampah. Dia tak nak kalau dia tengah makan yang atas katil kita, tahu dia buang kat mana? Dia buang kat bawah tilam kita. Yang angkat tilam, dia letak bawah tilam. Masya Allah. Itu kawan-kawan jenis macam tu. Tak tahu nak cakap macam mana. Rizal gitu. Mana? Aku tak buang bawah tilam. Tapi kan, Teruskan Yamin. Tarik lah tengok komen daripada ni. Apa? Buang sampah dalam kereta member. Buang sampah dalam kereta member. Ada sampah dalam kereta member. Aku ada pengalaman lah. Aku ada pengalaman tapi agak internal sikit lah. Ada member aku bawa ni bekas plastik air. Apa kap air aku tak ingat. Minum dalam bilik aku. Tiba-tiba dia keluar. Sampah dia tu dalam selimut aku. Aku unbrandable. Kenapa ada seorang tu macam lag Hello? Okay. Dia trigger. Itu kalau aku lah pengalaman yang aku terlalu terkejut. Selak-selak ada plastik. Jadi macam Udin ataupun Zal ada pengalaman? Kalau macam pengalaman aku lah macam dia macam kalau macam Anis tadi pasal buang sampah dalam kereta kan? Bukan keluar kereta. Lepas tu campak kat luar. Sampah keluar. Lepas tu ada orang macam kutip sampah tu buang balik dalam dia macam tu. Faham? Tapi gangster lah tu. Sebab aku pun pernah ada lah macam pengalaman tengok orang buang sampah dekat kereta lah basically. Tapi benda yang aku rasa yang macam membuatkan aku rasa insiden ni adalah insiden yang luar daripada biasa. Sebab biasanya okey lah, aku boleh terima, tak boleh terima sebenarnya buang sampah ni. Tapi common thing, orang buang sampah daripada kereta mungkin contohnya plastik minuman lah, ataupun puntung rokok lah, plastik kecil ke besar ke, lebih kurang macam tu.
Yes, that is normal kalau kita nak buang sampah kan. Semua orang pernah nampak benda tu ataupun ada yang nampak tapi mungkin dia ambil tak kisah ataupun and so on. Tapi ada satu keadaan tu masa aku baru balik dari sekolah, baru macam habis dari sekolah aku nak keluar pergi makan dengan my cousin lah kan. And then nak pergi ke highway mall tu, I found that dia macam ada satu keadaan tu dekat traffic light. Dia nak pergi buang sampah tu, aku tak expect yang kita nak buang sampah tu adalah buang sampah yang kecil-kecil tau. Tapi dia buang sampah Pampers, Mat. Itu yang aku tak nak brain, kenapa dia buang sampah Pampers. Dia buang kat mana? Dia buang kat traffic light. Ya, dia buang Pampers tu. Tapi Pampers baby. So macam, how can kau boleh buang sampah yang orang panggil sampah tu dah Pampers tu memang dah plastik dah, memang satu hal. Tapi masalahnya kau dengan benda-benda najis tu pun kau buang kat area tengah-tengah jalan. So benda tu macam untuk menunjukkan bagaimana keadaan orang panggil realiti semasa rakyat kita ni ada yang segelintir yang masih lagi macam tu. So itu adalah satu pengalaman. Aku rasa kalau aku pernah nampak orang buang sampah, itu adalah satu situasi yang aku tak boleh nak terima. Like that. Faham? Tapi kan, jujur lah kan. Ya. Apa dia? Tak. Sama-sama tak. Okay, tak. Maybe macam orang tu tak tahan bau Pampers kan sebab busuk kan. So macam apa ideal macam cara betul-betul. Short escape lah. Tapi tepi jalan pun ada tu sampah. Faham? Singgah ada tepi jalan buang tu sampah. Sekarang banyak je tu sampah tepi jalan. Tapi at the first place, kenapa kau nak buka Pampers tu dalam kereta? Faham tak? Dia macam contohnya lah anak kau kan. Kenapa kau nak tukar kat situ kan? Itulah yang aku rasa aku tak boleh terima. Macam dia pergi Petronas pun boleh kejap. Betul. Sempat dia tunggu dulu sepatutnya. Tunggulah dulu. Dah dah tahu busuk, tak tahan, buang. Itu memang tak terima tu. Mungkin anak dia menangis kot, kita tak tahu. Mungkin anak dia menangis sebab dah tak selesa kan. Tapi yang anak dia allergic. Takut anak dia allergic bontot. Nanti kata-kata kulit tu. Betul. Nanti kena sapu kena warna merah warna putih. Betul. Kita kena husnuzon. Kita husnuzon. Walaupun benda tu salah kan, tapi kita tak apalah. Tapi yang kita ni akan mengandalkan cara. Tukar Pampers dalam kereta tak salah. Yang salahnya dia buang kat luar tu. Betul. Orang kata memang kalau contohlah kalau kat Bangi tu kan. Petronas ada 18 kot. Ada lagi dia ke dah? Lagi betul ke? Lagi dalam 18. Betul, dah kira dah. Tapi dia kadang ikut luck ke hari ni kira 18, esok kira 7 je. Okey, kita selalu dengar pasal sampah yang disebabkan oleh manusia. Tapi aku yakin korang sebagai student UKM, korang mesti tiap-tiap hari akan hadap masalah sampah yang disebabkan oleh haiwan. Betul tak? Betul. Monyet, kucing, anjing. Monyet tu memang dah tak boleh buat apa. Betul. Contoh dia berak masalah sampah ni. Betul. Contoh macam tu sampah kat college tu dia separkan makanan. Okey. Tapi ada juga tu sampah yang dalam blok. Ada student yang tak tutup pintu, dia masuk dalam blok, separkan dalam blok. Dia monyet ni problem dia. Teruskan. Monyet ni problem dia. Dia boleh menjadikan perkara yang bukan sampah tu sampah. Dan dia boleh menjadikan menjadikan sampah yang dalam tu sampah tu keluar daripada tu sampah dan jadi sampah. Aduh, ayat aku. Aku faham. Contohnya perkara yang bukan sampah jadi sampah ni, dia masuk bilik orang, dia geledah. Faham tak? Okey. Contohnya lah dia masuk, benda tu ada tim biskut lah, benda semua makanan kering kan. Tiba dia masuk, dia geledah. Benda tu asalnya bukan sampah. Tapi selepas digeledah dah jadi sampah. Faham tak? Nampak benda yang kalau kita tak jaga. Benda yang boleh pakai, tapi dia masuk tu jadi tak boleh pakai. Faham. Betul. Betul. Sebenarnya masalah
Masalah monyet dan sampah dekat UKM ni orang kata apa? Bagi isi Dah jadi dengan macam buku. budaya dah sebenarnya, betul tak? Maksud memang tak boleh nak elak lah basically macam tu. Tapi aku tak boleh terima kalau macam kita nak kata tak boleh nak elak. Sebab apa aku boleh nampak sebenarnya problem dia ialah kita tak boleh nak halang monyet tu untuk geledah makanan sebab itulah nature dia orang. Betul tak? Nature dia orang hidup untuk mencari makanan. Okay? Tapi kita boleh menghalang dia orang dari jumpa makanan. Betul. Faham maksud aku? Faham. Contoh. Kalau aku faham maksud kau. Faham. Ha? Contoh, tong sampah kita kan selalu terbuka. Teruskan, Lagi satu pintu blok kan kadang-kadang nak tutup pun tak boleh nak rapat. Faham tak? Itu kita sebenarnya dah memberi peluang kepada monyet itu untuk geledah makanan. Tu penyelesaian dia baiki pintu blok. So boleh tutup. Betul, baiki pintu blok dan orang kata apa? Fixkan masalah tong sampah tu sendiri. Betul. Ini pandangan aku lah. Kita ada jawatan tertinggi ke dalam ni. Aku tengok je dekat pokok ada pengetua pisang kat. Kejap. Kritik kolej. Alright. Tapi kalau macam aku hello dengar ke? Monyet. Hello. Ha, dengar. Siapa hamster kesepian ni? Tak tahu. Okay, tapi aku tadi ada ingat hamster apa? Kau rasa macam aku sekat-sekat. Dengar. Oh, aku dengar Sebab apa tu? Tak dengar. Nak cakap ke tak nak cakap Zai? So basically macam ada cakap pasal sampah disebabkan monyet ni. Macam bagi aku lah kan. Tak dengar? Dengar. Hello? Dengar. Bagi aku. Kau sebut bagi aku kan? Dengar. Dengar. Okay. Bagi aku apa masalah monyet dekat UKM ni, dia sebenarnya kalau ni berdasarkan aku rasa lah. Sebab kau bayangkan dekat dalam hutan ni kan UKM kan memang hutan simpan kita, ada hutan-hutan yang tidak boleh tebang dan sebagainya. Basically ada je kita punya hutan banyak lah tu. Tapi monyet ni memang sepatutnya dia duduk kat hutan. Tapi bila mana satu keadaan kita dah diceroboh kawasan dia dan dekat dalam hutan tu pula tak ada makanan, itu yang menyebabkan dia datang kat kita sebenarnya. Tapi takkanlah kita nak bagi makanan dekat hutan pula kan? Hutan pula yang bermasalah. Sebenarnya semua ni disebabkan oleh food security monyet. Monyet tak jaga food security diorang, betul tak? Betul. Mungkin betul. Semua tahu food security Ingat tak kita belajar dengan Dr. K dulu? Dr. K masuk ni. Risau. Kalau Dr. K ada, selamat datang Dr. K. Kita dah belas dalam grup ahli kesas kan? Betul. Siapa ni hamster ni? Mantap lah hamster. Harap para banyak tengok. Tapi basically itulah. Sebenarnya masalah sebenarnya banyak punca yang menyebabkan monyet terpaksa buat macam tu. Faham. Dia tak kisah salahkan monyet lah. Monyet sebenarnya sebab tu memang nature dia orang. Dia orang pun nak hidup sebenarnya. Dan kita pun nak hidup. So kena pandai-pandai lah. Tapi kalau orang lah, what if kalau kita terlalu menjaga kita punya sampah kan, sampai kita tak bagi peluang langsung untuk monyet tu cari makan, adakah monyet-monyet tersebut akan mati? Aku rasa mungkin monyet tu akan mungkin dia start menyerang manusia lah kot. Tak, dia mungkin migrate ke tempat lain lah kot. Secara logik. Migrate. Ataupun dia nampak plastik merah dia attack. Aku pernah kena attack. Aku pernah kena attack. Bukan migrate. Tak gentle. Kau tak silap aku. Kejadian ni berlaku time aku call Yamin, aku call Din, aku pergi bilik Din yang handphone aku rosak sebab aku kena kejar monyet. Sebab time tu monyet tu besar gila, macam bulan puasa kan waktu tu. Ya, bulan puasa. Aku bukan nak cakap apa tapi monyet tu punya besar, ya Allah, merah dia punya apa? Tak payah sebut. Monyet tu merah. Cukup. Gila. Besar, berat. Dia kejar aku, ya Allah. Kau tahu tak? Dia kejar aku sebab dia nampak sate tu. Sate. Aku cakap ini maksudnya sebab dia tak ada makanan dah bulan puasa kan.
Itu kan salah dia Member- lah. Suruh bawa sate. Member tak puasa, bawa sate. Kejar le. Lepas kejar tu handphone aku jatuh rosak. Lepas tu dapat lah handphone macam sementara. Sedih tu. Bayung sikit. Betul ke dapat handphone baru? Tak adalah handphone baru. Tapi okey lah untuk Kemah lah. Adik kemah lah. Boleh lah nak orang kata boleh apa, lah. berchatting kan. Berchatting. Boleh lah. Bukan berchatting, menggunakan ke arah kebaikan, menuntut ilmu. Ada macam nak pergi internal tu. Sorry. Aku tak boleh. Aku kalau ada peluang nak pergi internal, aku memang nak attend internal. Aku minta maaf semua, aku memang tak profesional. Kena profesional lah. Sorry. Aku memang malas nak jadi profesional. Hello, Amka. Itu internal. Okay, tak apa. Faham. Aduh, faham. Sebenarnya sampah ni selain bersikap, dia lebih kepada teknikal sebenarnya. Bukan teknikal. Dia selain daripada sikap, kita boleh sentuh soal teknikal. Maksud teknikal tadi ialah tong sampah itu sendiri. Kalau sikap datang daripada manusia, kita sendiri yang buat sampah, betul tak? Tapi Adam, aku bila kau cakap tentang teknikal sampah ni, kalau aku rasa semua orang buat, tak ada semua buat, tapi siapa yang ambil dia macam ni. Sebenarnya kalau kita nak tahu pasal masalah pengurusan sampah, sebenarnya monyet-monyet ni dia ambil disebabkan kita ni ada masalah pengurusan sampah. Apa maksud masalah pengurusan sampah? Contohnya masalah pengurusan sampah ni, kalau kita ni mengumpulkan satu sampah dekat satu tempat, tapi sampah ni dia tak diambil. Tak diambil lah kan. So bila dia tak diambil, so akan menyebabkan satu, kalau kita tahu sampah ni memang mengeluarkan bau busuk. So bila dia keluarkan bau busuk, dia akan ada satu sense of attractive of the monkeys to come at the college. So that is why macam mana monyet-monyet ni boleh datang. Dia sebenarnya itu yang kita perlu, satu sistem pengurusan sampah yang agak kiranya baiklah. Aku tak kata yang dekat UKM ni sistem pengurusan sampah dia buruk ke ataupun tak baik ke, which is kita ada sistem pengurusan sampah. Tapi mungkin ada part-part dekat UKM ni kita boleh improvekan lagi punya sistem pengurusan sampah tu sendiri. Faham. So bila daripada akar umbinya kita dapat selesaikan masalah ni, so kemungkinan lah kan macam kita dapat kurangkan masalah-masalah sampah bersepar like that. And then tak silap aku, kalau macam ada satu fakta ni aku baca, satu fakta ni kejap aku tunjuk. Fakta ni adalah daripada international aku rasa daripada International Journal Academic Research in Business and Social Science. Betul, nama tajuk ni adalah The Environmental Pollution and Solid Waste Management in Malaysia. Jadi dekat dalam kajian ni apa yang ditunjukkan adalah kita cuba untuk laksanakan pukul berapa yang kita nak buang dan bila orang tu nak angkat. Supaya contohnya kita kan, aku sebagai seorang pelajar, aku tahu kat mana pukul berapa aku nak buang dan aku tahu pukul berapa sampah-sampah tu akan diangkat. Jadi dia takkan ada satu pengumpulan yang lama sangat dekat situ. So itu mungkin salah satu cara yang kita dapat implementkan dekat dalam KM ataupun dekat luar. Buang sampah dekat rumah biasa yang macam pihak tu akan bagi tahu kan bila dia nak yes. Hari Selasa dia akan hari Selasa. Tapi dekat UKM tak ada benda ni. UKM macam kita tahu buang sampah. So itu yang menyebabkan. So bila sampah ni dia macam tak semua orang buang secara konsisten. Sampah-sampah tu akan ada dekat bilik aku dulu, bilik Adam dulu. Tapi contohnya pukul 1 akan sampah besar datang. So kita sebelum pukul 1 tu kita dah buang. So tak adalah dia terkumpul banyak, monyet boleh ambil macam tu. Biasa tak kat UKM berapa kali dia kutip sampah besar? Tak tahu. Maksudnya sehari sekali je pagi. Pagi je. Kalau tak silap aku lah. Dia pun dia kelak dekat tu sampah yang besar sekali kan. So maksudnya sampah yang dalam blok dia tak kelak pun, tak silap aku. Selalu tu sampah dalam blok cleaner yang akan settle kan. Tapi cakap pasal aku nak sentuh, tapi topik ni dia relate ke tak ni. Cakap pasal waste management tadi.
Sebenarnya kita pun, peranan daripada kita sendiri lah sebagai pembuang sampah, kita pun kena pandai menguruskan sampah itu sendiri supaya dia tak berlaku longgokan yang banyak tau. Maksudnya, contohlah kita makan bekas polisterin kan. Ni apa yang Yamin selalu buat lah. Lepas kalau kita nak buang, kita akan tindih dengan dia supaya kalau kita buang sampah tu, dia tak makan space yang banyak. Faham tak? So secara tak langsung, kita telah melambatkan tong sampah penuhan. Penuh. Itu ayat dia. Proses sampah tu penuh dan tinggi. So, sebenarnya problem dia, bila once sampah tu dah penuh, dia tak boleh tutup, masa tu lah monyet start attack sebenarnya. Jika tong sampah tu tertutup, dia macam agak sukar lah untuk dia. Tapi macam dia dah once tong sampah tu nak tutup, lepas tu monyet tu pun, makan besar. Itulah. Kau tahu kan? Mungkin kita boleh apa yang aku maksudkan tadi kan? Cara setiap kali makan. Macam yang kita buat dulu lah. Itu yang boleh. You tak answer. Easy kita tanya macam ni. Betul. Contohnya macam kalau setiap kali kita orang makan kalau kita semua makan lah. Waktu dine in kan. Waktu tu tak dibenarkan dine in. So bila tak dibenarkan dine in kat kafe, so semua akan bawa balik bekas kat bilik lah. So bila lepas kita orang makan, kita orang akan kumpulkan satu tempat makanan, bekas makanan tu semua akan stack. So dia akan jadi satu je lah, faham tak? So sisa-sisa semua kita letak dalam satu plastik yang lain. So dia akan jadi, kami semua buang satu plastik dengan Tupperware yang dah kita panggil apa dikumpulkan. Di-compact kan jadi satu. So bila masuk dalam tong sampah, dia tak adalah meninggi. Contoh kalau semua orang pakai buang Tupperware masing-masing, bekas plastik masing-masing, dah meninggi kan. Bila masuk dalam sampah tu. Saya ada satu soalan. Tapi apa satu soalan? Silakan. Anis ada satu soalan. UKM tu ada tak sistem macam recycle ikut material? Ada tapi tu macam sikit macam mana? Sampah recycle kan? Betul loh. Siapa yang buka video? KD tu sebelah panggung seni tu. Itulah pusat recycle. Yes, tapi aku rasa Hanis cakap ni dekat setiap UKM ni ada tak sistem 3 which is macam kan yang ada kaca, paper, botol, plastik. Macam tu kan Hanis kan? Kalau ada and dia macam orang praktis tak benda tu? Macam tu lah. Kurang. Ada pun dia hilang tu sampah dekat satu college. Dulu ada 3, sekarang tinggal 1 je. Lepas tu semua orang buang sampah macam-macam kat situ. Din ada fan nak dengar suara Din. Saya nak dengar suara Din. Ada bawah tu ada yang bertanya. Ada orang bertanya tu, ada orang bertanya. Saya tertarik soalan dengan ni. Adam. Kita boleh jawab ke soalan ni Adam? Adakah sampah merupakan musuh utama pelajar aliran seks setara? Adam, ini kita boleh kaitkan dengan yang budak sekolah agama tu Adam. Kan internal sangat. Kenal. Internal. Sebenarnya sampah ni aku cakap terus Sampah ni first kali dia selain daripada dia menyebabkan nilai estetik sesuatu kawasan itu buruk ataupun orang kata hodoh lah senang cerita. Faham tak? Jadi tempat tu cantik tapi sebab ada sampah tak nampak cantik. Dia juga dapat membebaskan greenhouse gases. Betul. Methane. Methane ni CH berapa? CH4. CH3 kan? 4. Aku CH4 kan? Methane dia kan? CH4. Methane ni dia sebenarnya lagi bahaya tau daripada greenhouse gases yang lain. Daripada CO, daripada CO2 sebab dia boleh absorb lagi banyak haba. Means dia boleh menyebabkan kenaikan suhu yang lebih tinggi daripada greenhouse gases yang lain. So sebab tu dia merupakan musuh utama aliran saiz sekitaran. Sebab kita buat benda semua benda greenhouse gases. Kita apa penting? Pendapat aku. Tapi kan sampah ni dia bukannya musuh. So, kalau musuh kita macam tak suka kita biar. Tapi dia ni satu benda yang kita nampak dan kita kena selesaikan. Bukannya salah. Maksud dia kita sayangi sampah ni. Taklah sayangi tapi tak juga. Kita ambil berat pasal benda tu dan kita selesaikan. Kalau musuh kita tak suka, kita buat tak tahu je pasal sampah tu. Sebab sampah bukannya macam sampah
kita terus buang kan. Ada sampah yang kita boleh buat jadi benda lain macam biomass juga yang kita boleh generate electricity semua. Kami mendapati bahawa tong sampah di kolej Rahim Kadai. Siapa buka? Alamak, siapa buka video ni? Aduh, siapa buka video tu tadi sikit. Kita sambung. Itu je apa yang saya nak cakap. Mungkin kita kena jelaskan kot dekat penonton-penonton kita sampah tu sebenarnya benda apa Adam? Asyik. Adam start tu. Kalau sebenarnya saya ambil apa yang okey? Okey, sebenarnya mungkin para penonton sekarang dah mula pening. Sampah ni sekejap sampah makanan, sekejap sampah pampers. Mungkin siapa boleh terangkan sebenarnya sampah ni ada kategori apa benda yang boleh diklasifikasi sebagai sampah? Ada siapa yang tahu? Rizal bin Arif. Yang masuk salah. Rizal ke? Anis ke? Yamin ke? Yang masuk. Sini. Saya pada sini. Okey. Kita boleh cakap pasal sampah ni kalau secara kasarnya dia ada dua jenis je secara kasarnya. Yang pertama sekali yang jenis organik, lagi satu inorganik lah. So yang jenis organik ni semua yang boleh secara mudahnya dia boleh decompose. Bahasa Melayu apa diuraikan oleh mikroorganisma. Tapi yang inorganik dia tak boleh diuraikan oleh organisma lah. Itu yang secara paling kita panggil paling umum sekali lah. Tapi kalau nak ikutkan sampah ni, macam kita dalam hidup kita mesti kita kenal benda yang ada dalam plastik sampah itu adalah sampah, betul? Tapi sebenarnya kalau ikut purata daripada setiap negara dan sebagainya, untuk domestic waste ni adalah sampah yang daripada rumah dan sebagainya. Contoh macam kita makan makanan, sisa makanan apa semua tu domestic waste lah. Tisu. Tapi sebenarnya yang banyak menyumbang kepada sampah di dunia adalah antaranya adalah seperti sampah pembinaan. Maksudnya sisa pembinaan, buangan pembinaan. Contohnya dia orang robohkan bangunan, lepas tu batu bata tu kan, yang mana dah gelai tu, yang tu lah. Yang tu pun sampah. Lepas tu sampah daripada kategori sisa pejal, sisa cair. Ada yang daripada sisa berbahaya. Contohnya macam bahan-bahan kimia lah dan sebagainya. Contoh macam sekarang kan ada perang kat Ukraine, Rusia tu kan. So Ukraine adalah negara yang banyak sampah dia daripada bahan kimia. Sebab apa? Sebab dia buat senjata. Sebenarnya bahan kimia tu pun sampah sebenarnya bila kita dah tak pakai dia. So dia bukanlah Ukraine buat senjata. Betul kan kalau saya salah? Tak dah terkejut. Okey, teruskan. Okey, tapi kalau tak salah pemahaman pembacaan sebelum ni lah, Ukraine punya sampah dia macam tu. Dia banyaknya bahan kimia lah. Kan kalau tak silap dekat situ dia ada bom-bom itu ini. Kalau tak salah saya itu luar daripada bidang kepakaran lah. Itu mungkin kawan-kawan nuklear kita lebih memahami lah kot kan. Kita sains sekitaran kan. Kita belajar pasal benda-benda lain kan. Tak masuk menjurus ke bahagian tu. Tapi kalau babak sisa-sisa daripada industri, macam dekat Malaysia banyak dia kat mana? Daripada sisa-sisa industri. So macam tu lah. Sisa industri ni bukannya dekat industri tu dia buang plastik sampah apa kan. Dekat industri tu dia buang bahan-bahan yang dah dia tak perlukan waktu lepas dia dah proses semua benda tu. Tapi macam mana pun, silakan dia. Tapi kat Malaysia ni sampah yang punca dari sisa makanan pun ada penyumbang terbesar kan. Betul. Sebab aku ada pernah baca yang daripada data tahun lepas, sebab dia sisa makanan ni yang dibuang, dia punya jumlah hampir separuh daripada sisa pekerjaan yang dibuang. Faham tak? Dia macam sisa makanan tu 17 juta tan daripada 38 juta tan sisa pekerjaan yang dibuang. So maksudnya hampir separuh tu menunjukkan yang sisa buangan kat Malaysia ni agak banyak dekat sisa makanan lah. Dia pun sebenarnya tak pelik pun sebab memang Malaysia ni kita tahu banyak macam-macam makanan lah. Memang famous dengan makanan, sugar makanan. So bila berlakunya sisa makanan yang banyak macam ni, maksudnya taklah pelik sebab kita banyak makanan, tapi macam mana kita nak atasi benda tu? Setuju kalau pasal makanan. Kalau
Ya, ke siapa? Okay, Kau ke Zal? Anis dulu. Anis. Tak, aku macam nak add dekat Din punya point tu betul sebab sebab kalau ikutkan sebenarnya lagi-lagi kalau bulan puasa kan daripada bazar semua tu yang kalau macam orang tak beli apa semua tu banyak sampah daripada situ, daripada bazar ni. So betul lah cakap Din tu macam sebenarnya big contributor dekat waste Malaysia ni sebenarnya makanan macam tu lah. Sebab saya macam join juga yang clean our plate kan. So macam diorang bagilah statistik apa yang penyumbang makan sampah dekat Malaysia. Kalau macam aku think macam sebelum ni kan aku pernah terlibat dengan environmental punya event tau dekat Putrajaya rasanya. Macam program tu sebenarnya program recycling macam tu. Tapi apa yang aku dapat dengar daripada orang yang melaksanakan event ni, dia kata kenapa dia buat satu program ni adalah sebenarnya Malaysia ni sahaja ni adalah kajian yang dibuat oleh industri tu. Industri tu adalah industri pembekal minuman kan. Kotak minuman, dia kata kenapa dia buat inisiatif ni adalah kalau nak ikutkan berdasarkan apa yang dilihat, rakyat Malaysia ni sebenarnya dia minum air kotak tu, setiap orang tu ataupun secara keseluruhannya satu hari kita boleh penuhkan 10 padang bola sepak kotak minuman yang tak pun digunakan. 10 padang bola sepak. 10 padang bola sepak. Meaning that berapa tan lah, aku tak ingat berapa tan, tapi itu yang satu keadaan yang menunjukkan sampah yang dijana oleh rakyat Malaysia sendiri. Kotak minuman. Sedangkan kotak-kotak ni dia boleh digitar semula. So itu satu keadaan yang aku rasa macam teruk juga rupanya kita punya orang-orang yang tak tahu sebenarnya recycle ni penting. Sedangkan kalau dekat recycle ni, dia komposisi kotak minuman ni adalah 70% daripada kayu, meaning daripada pokok lah. 25% daripada plastik lah. Poli tu plastik, poliplastik dengan aluminium. So dua benda ni sebenarnya campur saja boleh membuat satu papan ataupun atap kepada perumahan. Which is event tu lah yang dia buat. Dia nak buat satu papan untuk rumah-rumah yang boleh digunakan. And then untuk kotak kayu-kayu ni, dia boleh recycle boleh untuk buat kertas and so on. So itu yang aku rasa yang macam benda ni sebenarnya nampak mudah je, tapi ramai orang yang tak buat dan akhirnya akan menyebabkan satu perluasan sampah kita dekat tapak-tapak ini jadi penuh ataupun jadi boleh menyebabkan pencemaran bau lain dan sebagainya. So dia kalau macam nak jawab balik soalan daripada Pak An, adakah sampah ni adalah musuh utama? Kita tak boleh kata dia musuh utama sebab musuh utama sebagai pelajar sekitaran ni banyak. Boleh jadi orang tu sendiri yang membuat sampah, boleh jadi sampah itu sendiri, sampah masyarakat. Jadi emosi pula kan. Tapi sampah ni dia boleh lead to any kind of problems. Yang bawah sikit, bawah lagi. Tak cukup bawah. Sampah lah. Kau ni. So that is the answer for Pak An lah yang tanya pasal sampah tu lah. So yeah. Thank you Pak An. Tanya soalan. Thank you very much Zal Hasmi for the perfect explanation about sampah. Now, aku ada soalan. Aku ada soalan untuk Zal. Ya. Okay Zal. Okay, macam tadi cakap yang kita ni kurang kesedaran pasal recycle tu. Lebih kurang macam tu kan. Tapi soalannya, adakah kita kurang kesedaran ataupun kita kurang pengetahuan atau tempat mana yang pusat untuk recycle tu? Faham tak? Okay. Sebenarnya kalau nak ikutkan pusat recycle ni, kita sebenarnya memang kita ni tak sedar. Faham tak? Satu tak sedarnya adalah aku tak tahu lah kan. Macam kalau macam kat rumah aku tahu kat mana tempat macam kalau kau pernah tahu orang macam letak baju yang tak guna dekat dalam satu tong besar. Faham tak? Pernah tengok tak? Recycling punya dustbin pun macam tu juga. Dia akan ada satu macam tong besi besar gila dan kita masukkan kotak-kotak dalam tu. Ataupun
kita boleh pergi kepada pusat-pusat tempat pelurusan sampah ataupun alam sekitar, bukan pelurusan sampah tapi alam sekitar, recycling punya tempat. Ada dekat Putrajaya, ada kat stesen berapa, dekat area Kuala Lumpur, ada kat Kelana Jaya, dekat Pahang. Mungkin orang-orang Pahang, aku tak faham, aku kena tanya orang Pahang lah kan. Sebagai orang Pahang dia kena tahu. Tapi kalau untuk aku sebagai orang Kuala Lumpur, aku tahu kat mana, macam mana kita nak recycle benda-benda ni. Recycling benda-benda ni. Sebab dia sebenarnya memang kesedaran. Sebab kalau kita tak sedar, kita tak ada rasa untuk recycling, kita memang takkan cari. Contohnya kalau kita nak cari jodoh, kita nak cari girlfriend. Kalau kita tak ada rasa untuk cari girlfriend, memang kita tak cari girlfriend pun. Itu analogi mudah yang kita nak tunjukkan macam mana kesedaran tu boleh dapat. Kenapa girlfriend? Contoh dekat. Oh, contoh dekat. Contoh dekat. Kan dekat Itan. Internal. Asyik kena serang internal lah kat sini. Aduh. Tapi macam senang je kita nak spread kesedaran. Sebab macam aku rasa macam lately ni kan banyak orang share cara nak buang apa, macam center nak buang minyak terpakai apa semua benda tu kan. Kalau kita share je, orang nak buat sebenarnya. So macam kita kena share je sebenarnya. Benda ni nak tak nak je, bergantung kepada orang tu. Dia macam ni tau, kebanyakannya orang ni suka start buat. Tapi bila dah start buat dalam masa dah seminggu, 2 minggu, so dia dah jadi malas lah. Tak istiqomah. Dia tak istiqomah lah orang kata. Tak konsisten. Lepas tu kita ni sebagai orang kata apa, environmental student, kita kena istiqomah juga dalam menyedarkan masyarakat yang lain. Sebab betul, kan aku rasa kan mungkin kita je yang tahu sampah ni impact dia besar mana. Faham tak? Maksudnya orang yang tak mengkaji pasal sampah mungkin tak tahu pun yang sampah ni sebenarnya impact dia sangat besar kepada environment. Betul. Mungkin orang pandang sampah sekadar sampah. Tapi untuk orang yang betul-betul belajar pasal sampah, dia pandang sampah sebagai sampah ni kalau seorang dah buang banyak ni, kalau 100 orang buang banyak mana, faham tak? Jadi dia boleh imagine macam mana seketul sampah tu boleh memberi impact yang besar kepada kita punya environment. Betul. Adam, mungkin kita boleh mungkin kita boleh selingan sikit ke Adam. Oh, okey. Assalamualaikum semua. Bukan. Okey, untuk pengetahuan semua, kita ni macam tu Betul. Proceed. Nanti kita nak tunjuk satu video sikit lah, video projek. Boleh Yamin teruskan. Wah, aku kat tepi. Video projek. Ayo kita saksikan. Ni waktu satu projek dululah. Nampak ke tak? Nampak? Sekejap aku tengok je. Okay, share full screen sikit. Okay, ni waktu dulu satu masa tu ada kes longgokan sampah yang sangat banyak lah. So antara orang dalam organisasi ni adalah antara saya dengan Din jugalah dalam organisasi ni. Nampak kami edarkan, nak minta bantuan. Adam pun ada dalam ni tempat edarkan bantuan. Tu Adam. Okay, jadi kita akan lihat sikit macam mana kondisi tong sampah sebelum ni. Jadi macam mana pelajar-pelajar mama yang kebutuhan makanan. Kalau tak sebelum ni semua pakai bekas plastik. Ush. Apa yang berlaku tadi tu? Tak berlaku ni, real. Oh, real. Tu Pak Arun. Tu Pak Arun. Waktu ni memang dapat sambutan yang baik dengan oleh pelajar-pelajar. Ni Adam tengah. Ni Adam. Hei. Nampak tangan besar perut tu. Tu Ban. Tu bahas ni. Nampak? Portion sebenarnya cukup je untuk kita makan. Untuk guna kebutuhan. Okay. Nampak ni before campaign Waktu tu sebelum campaign kita boleh tengok macam mana banyaknya sampah berterabur. Dan lepas campaign banyak hari kira sampai tahun ni kira sampah ni macam ni, kecuali kalau tiba-tiba monyet datang buat hal. So monyet pun tak dapat lah nak cari pasal dan sebagainya. Betul. So sebenarnya daripada situ adalah kita dapat lihat yang bila kita buat satu benda tu, kita boleh menginspirasi orang lain. Kalau macam sebelum ni, bekas tu diberikan 120 yang Din kalau tak silap. So daripada 120 tu tak semua orang dapat dekat college tu.
Tapi lepas tu ada orang yang nampak kita semua ni pakat buat belajar sains sekitaran, belajar geologi, banyak dia buat sama-sama sekali. Lepas tu orang lain pun ikut. Dia orang sanggup beli sendiri. Sanggup beli sendiri bawa. Tapi yang rugi ni sebab dia tak konsisten sampai SEM ni lah. Sebenarnya benda ni perlu ada yang start je. Orang malu nak start. Betul. Oh ni, saya rasa tertarik jugalah nak jawab soalan ni. Mungkin kita boleh jawab ke? Sepian. Apa pendapat korang pasal orang yang suka duduk dalam sampah? Maksudnya mungkin bilik dia tu macam sampah, penuh dengan sampah berterabur. Apa pendapat kita lah? Siapa nak mula dulu? Siapa ada pendapat silakan. Okay. Siapa ada pendapat sendiri je ke? Pendapat aku lah kan. Pendapat kalau suka. Okay, teruskan. Okay. Teruskan dulu. Siapa tadi? Adam. Okay. Pendapat aku kan. Kenapa ada orang yang suka hidup dalam sampah ni ialah first sekali mungkin daripada sikap dia sendirilah. Sikap orang kata apa tak suka nak buang sampah. Yang kedua mungkin dia sendiri tak tahu di sebalik sampah itu ada apa. Maksud aku ada apa ni ialah kan sampah ni dia tak datang plastik dengan plastik je. Dia akan package sekali dengan bakteria. Faham tak? Dengan orang kata apa semua perkara-perkara yang menjijikkan. Mungkin dia tak orang kata apa tak cakna dengan benda-benda tu. Mungkin dia hanya sekadar pandang sampah sebagai sampah. Dia tak tahu impact sampah tu pada diri dia. So itulah pandangan aku. Dia mungkinlah kita bersebaik mungkin tak tahu impact sampah pada diri dia sendiri. Setuju dengan Adam. Tapi maksudnya sebelum benda tu, okey, satu dia tak tahu impact apa yang ada dalam sampah tu. Tapi asalnya berpunca daripada sifat malas tu nak pergi buang sampah kat tempat lain. So bila malas nak buang, dia biar. Lepas dia biar, lama-lama dah jadi satu kebiasaan. So dia dah biasa hidup dengan sampah. Dah rasa macam tak ada apa. Tapi bila orang yang tak biasa datang bilik dia mesti rasa macam apa benda ni, rasa sepah, busuk. Tapi bila siapa tanya tu Pak hamster kesepian. Kesepian. Okey, bila dia kata macam mana kalau orang tu suka hidup dengan sampah. Okey. Kalau bagi aku pula, kalau orang tu suka hidup dengan sampah tapi kalau dia simpan sampah tu tak apa. Tak kacau orang lain. Tak kacau orang lain. Contohnya sampah kan, kalau aku pernah dengar dekat satu macam orang psikologi ni katalah, dia macam ada orang dia punya keadaan diri dia ni, dia suka simpan banyak barang dalam dia punya rumah. Dia punya keadaan suka simpan banyak barang dalam rumah tu sampai rumah dia ni macam benda yang simple-simple pun dia nak simpan. Contohnya dia pergi keluar dengan dia punya kawan ke, lepas tu tiba-tiba kawan dia bagi aiskrim. Lepas tu dia simpan je paket aiskrim tu sampailah ke tu. Inilah orang dia. Kawan tu. Zai internet dah diam. Zai internet dah diam. Zai internet. Dia terus cari lah. Dengar saya cakap dia terus cari lah plastik aiskrim semua. Tapi kalau orang yang suka tinggal dalam sampah ni, dia tak kacau orang. Dia pandai manage sampah dia. Dia tahu nak letak mana sampah dia. Tak apa nak duduk dengan sampah. Tapi bila kau buang sampah merata-rata, jadi masalah. Betul. Sama-sama kalau duduk tempat yang macam college, yang dekat dengan orang lain, so boleh pergi efek kat orang lain. Kalau rumah dia sendiri, tak apa lah. Macam abang saya cakap, saya ni penyimpan sampah. Tapi ini bukan internal penyimpan sampah ni, penyimpan sampah ada dua jenis lah. Satu penyimpan sampah kotor, satu simpan penyampah pula. Sampah kenangan orang kata. Sampah kenangan ni tapi sentimental value kan yang ni. Sentimental value. Jadi kalau tak salah yang merah tu Pendi bagi. Ada orang bagi kenangan tapi tak bagi sampah. Bagi selepas waktu kelas Turki. Ingat saudara Zat. Ada lagi balik-balik rumah ni berterabur semua. Kalau tak semua dalam frame. Lepas tu tiba-tiba dah berterabur semua. Dah terkeluar frame berpatah. Tak tahu apa jadi kat rumah ni. Lama tak balik. Jadi korang semua
Korang tahu Yamin merupakan pengumpul sampah kenangan. Tapi aku pun ada juga simpan benda-benda gitu. Contohnya kawan aku ada kawan aku daripada aku bagi tu, dia kawan aku ni daripada Kuala Syukoma, dia selalu bagi aku kopi. So kopi aku kan suka minum kopi. So ada jenis-jenis kopi yang contohnya kopi apa kopi Zeus ke kopi Zeus pernah masa kuarantin aku simpan lagi sampai sekarang. Kopi kopi 2 darjat pun ada juga. Kopi Monty Coffee tu pun aku simpan juga sebab itu adalah first coffee yang aku minum dekat UKM macam tu lah. So ada 3 jenis kopi yang ada dekat dalam bilik aku tu. So 3-3 ni penting. Tapi Starbucks aku tak simpan sebab banyak sangat Starbucks. Belagak. Tak guna budak ni belagak. Macam mana aku nak attack internal dengan Zalim? Kalau bagi point, macam aku nak attack. Try tanya, kawan mana yang bagi tadi? Betul banyaknya. Siapa bagi Zal banyak ni Zal? Zal nak tanya sikit siapa yang bagi banyak ni? Adalah kawan. Dia macam kawan. Which is basically macam dia peminat kopi juga. Lepas tu aku pun suka kopi. Peminat kopi dan lepas tu ada kopi. Dia macam suka sama suka lah. Suka sama suka kopi. Kau jangan internal. Dia gitu lah. Risau. Tapi so macam mana kita manage sampah-sampah ni, dia sama juga macam kena manage sampah kat luar. Kita kena basuh cawan tu. Barulah kita stackkan dia. Kadang-kadang ada juga tak basuh. Tapi macam itu macam satu cerminan macam mana sampah tu patut diuruskan juga dekat luar. So kalau dah tahu itu benda tu macam benda simple, common sense, tapi masih lagi bermasalah. Aku rasa aku dapat simpulkan apa masuk di sebalik yang kau cerita ni. Sebenarnya sampah tu tak salah. Yang salahnya ialah cara kita menguruskan sampah tu. Betul. Waste management. Sampah itu sendiri tak salah. Kita ni yang uruskan dia ni, betul ke tak? Betul tak? Yes, betul. Aku setuju dengan Adam. Macam kita uruskan yang plastik makanan tadi tu lah. Yes. Bila kita uruskan waste management tu betul-betul, dia takkan jadi satu problem. Macam plastik lah, orang cakap plastik ni penyumbang terbesar pencemaran dan sebagainya. Tapi kalau plastik tu kita sini boleh uruskan dengan baik, tak mungkin dia akan menjadi satu punca pencemaran utama dalam dunia ni. Macam tu lah. Setuju. Betul. Mungkin punca pencemaran utama dunia boleh beralih ke kentut pendi. Contohnya lah. Internal. Harap pendi boleh komen lah. Harap pendi boleh respon lah. Sekarang cawan kopi boleh buat pen holder reuse. Zal, tolong upkan siapa yang tolong upkan komen ni. Boleh buat pen holder. Betul? Betul. Sebab cawan kan macam cawan kopi-kopi kan kita tak guna. So macam dah cantik kan. So macam ini kopi Monty Coffee, ini Starbucks, ini Zeus Coffee. Lagi-lagi Zeus Coffee cawan dia memang cantik. Sebenarnya benda tu tak payah buang, just simpan untuk reuse, recycle and reduce. Ada orang hai kat Yamin dengan Den. Hai Mel. Tu Pendi kata hehehe. Pendi jangan gelak sangat. Okay, bercakap pasal Zeus tadi, sebenarnya ada satu perkara yang menarik dengan Zeus ni. Yes, ya betul. Straw dia. Yes. Straw. Cara untuk Zeus ni kurangkan penggunaan straw, dia tak replace dengan straw besi ataupun straw kertas, tapi dia gantikan dengan straw yang diperbuat daripada beras kot. Ingatlah beras. Tapi boleh makan. Boleh makan. Edible straw. Yes. Dia satu perkara yang menarik lah kat sini. Yes, sangat menarik. Time tu aku ngadam misalnya. Time tu time quarantine. Sebenarnya itulah aku beli Zeus Coffee. Jangan cakap quarantine. Tak boleh. Quarantine je pun. Kita quarantine sama kan. Okay, kita nak beli sama lah kopi tu. Tapi bilik berbeza. Kita just ambil kopi tu dan kita duduk bilik sama-sama. Sama-sama lah. So nampak, aku macam buka lah. Order sama-sama tu macam, Adam, kenapa aku punya straw gini kan? Rupanya, Adam cakap, straw dia daripada beras something like that lah. Dia macam, kalau letak dalam air, dia memang akan lembut sikit lah, tak banyak. Tak adalah kalau minum betul-betul lembik, bengkok. Tak adalah macam gitu. Time tu boleh tengok lah, Zai excited. Yes, aku macam, satu benda baru macam. Tak ada jerit kau tipu je. Zal jerit. Zal, kau buka video kau record tu.
Sebab aku kan jenis yang tak suka minum straw. Sebab skip a straw to save a turtle lah je. Tiba pula sangat kan. Tapi macam benda tu satu, bagus lah inisiatif ni. Instead of kita guna paper tu bagus. Tapi dia lagi bagus kalau kita guna macam, aku rasa macam guna beras tu. Macam straw beras tu dia macam, dia adalah bahan organik, dia memang akan terurai. So dia tak efek sangat alam sekitar. Like that lah. Bagi aku benda tu inisiatif bagus lah. Lepas tu dekat dalam straw tu pun aku ingat lagi dia punya straw tu, aku punya suka straw tu. Dia kata blue is a new green. Sebenarnya blue tu adalah Zeus tu lah sebenarnya. Like that. So dia menjalankan satu kitaran ekonomi yang sangat baik. Betul. So thumbs up untuk Zeus. Anda telah melakukan satu inovasi yang sangat baik. Boleh sponsor kot podcast ni. Ya, mungkin boleh sponsor. Ni sponsor TGI. Boleh tekan link. Yeah. Tekan link di bawah. Boleh link kat mana ni? Link kat bawah. Link kat bawah boleh tekan link. Kita tiap hari masa quarantine tu tiap hari minum Zeus. So Zeus is our happiness lah. Itu yang dia guna straw kan. Kalau macam McD pun dia punya packaging botol pun, packaging cup dia pun macam mantap kan. Sebab dia punya tu dah macam tak perlu kita letakkan straw, sebenarnya boleh minum terus kat situ. Dan dia punya struktur pun macam boleh masuk terus mulut lah. Maksud dia tak melimpah. Orang kata mulut tiris ke apa kan. McD pun bagus juga sebab dia tak replace the straw. Tapi dia improvise the cup supaya kita tak payah guna straw langsung. Betul. Aku macam bagus lah. Bila kita pening-pening kan, macam mana kita nak gantikan straw penyudah kita ubah sikit cup kita, tak payah bagi straw langsung, minum je togok kat situ. Aku macam bagus lah McD. So kalau macam tadi kita sembang banyak Tuan Adam kalau kita cakap pasal 6R macam mana kita nak implementkan 6R ni untuk kita punya 3R 6R 6R macam video awal-awal tadi 6R. Video awal tadi. Ingat. Reduce, recycle. Lagi 3 lagi refuse. Rahman, Dizalman. Bukan. Apa lagi satu? Rethink, refuse. Roy. Video tu tak ingat lah. Roy Ruha. Roy Ruha Rina. Rethink, Aku pun tak ingat. Refuse. Repair. Betul, repair. Soalan. Mana pula nak educate makcik-makcik yang buang sampah dalam sungai. Ini dah jadi normal lagi-lagi dekat kawasan kampung. Tapi kalau tak buang dalam sungai, diorang akan bakar pula. So apa pendapat korang? Betul, sebenarnya ada baca lah artikel. Mudah je. Diorang kita punya masyarakat ni banyak resort kepada bakar sampah dengan buang dekat sungai. Diorang bakar sampah sebab nak halau nyamuk sebenarnya. Pukul 7 dekat kawasan sekitar ni pun banyak lagi orang yang mengamalkan pukul 7 je bakar sampah. Pukul 7 je bakar sampah. Okey lah tu yang kena plug tu. Azal kata senang tadi. Azal ada point. Azal macam ada point tadi. Dia kata senang je tu. Macam mana nak Kalau contohnya kalau yang macam aku rasa untuk membakar sampah ni kalau dekat kalau yang berskala kecil dia tak apa tau. Sebab concentration dia tak begitu tinggi sampai boleh mencemarkan alam. Itu satu. So by the time dia bakar, asap tu keluar, asap tu akan macam dissolve lah, something like that. Tapi pembakaran ni akan jadi masalah kalau dibakar dekat tanah gambut. Sebab tanah gambut ni dia akan jadi berpanjangan, mudah terbakar. So benda tu yang lagi teruk sebenarnya. That buku yang pegang tu. Tapi ada orang buat rumah dekat tanah gambut? Tapi tak ada. Ada. Depan rumah dia tanah gambut. Pasti lah. Tanah gambut mungkin ada lah. Tapi benda tu yang berbahaya. Saya tengok balik buku saya. So kalau nak educate makcik-makcik ni buang sampah dalam sungai, okay, that is the major problem lah. Sebab buang sampah kat sungai ni memang berlaku. So basically kalau kesedaran untuk capai ke orang panggil kawasan pendalaman tu mungkin agak susah lah. Sebab daripada kita nak awareness and so on, tapi mungkin boleh, tapi mungkin ada yang tidak. Tapi kalau kita nak macam kita ni sebagai orang-orang yang muda, macam daripada
sektor-sektor pendidikan lah. Kita kena macam bagi tahu dekat dia yang kalau buang sampah ni tak boleh, supaya dekat rumah tu ada someone yang boleh educate dia punya family. Itu pertama. Kedua, mungkin daripada segi undang-undang. Sebab undang-undang kita masih lagi kepada kadar yang masih lagi tak ketat. Contohnya pasal undang-undang alam sekitar, kalau nak ikutkan undang-undang yang membawa sampah keluar daripada kereta, aku dah terbaca tadi. Di bawah akta apa tak ajak EQA ke? Bawa EQA dah? Ada. Bukan bawa EQA, tapi buang sampah dalam kereta ni dia di bawah akta pengangkutan jalan raya. So dia bukan di bawah Jabatan Alam Sekitar punya ataupun EQA, Environmental Quality Act, tapi di bawah pengangkutan jalan. Nampak tak? Dia macam ada satu akta-akta yang masih lagi tak selaras. Macam tu. So mungkin kita patut so mungkin kita kena improvise balik, kena gubal balik akta kita daripada segi denda. Denda kita pun masih lagi rendah. Aku rasa rendah sebab tu pemain-pemain industri ni dia boleh je nak buat pencemaran tapi dia boleh bayar denda. Macam tu lah. So dua perkara lah mungkin daripada segi kesedaran tu daripada generasi muda ni. Lepas tu kesedaran secara konsisten daripada mungkin media, TV and so on. Benda tu sangat penting. Lepas tu barulah kepada penguatkuasaan undang-undang balik. Sebab kalau kita nak mengajar tapi kalau kita tak ada mekanisme yang macam menghukum, sebab menghukum ni pun salah satu kategori mendidik ataupun kesedaran. Yes, macam kita sekolah dulu kan. Kalau kita belajar, kalau kita salah, cikgu rotan, kita akan ingat. Macam tu juga dengan undang-undang. Ataupun satu mekanisme yang kita nak buat dekat mendidik ni. Kita nak mendidik, kita mesti kena ada mekanisme kawalan. Mekanisme kawalan kita adalah undang-undang inilah mekanisme kawalan kita. Tak ikut, kena denda, kena penjara. Macam tu lah. Itu apa aku punya pendapat. Saya setuju dengan silakan. Yamin teruskan. Setuju dengan apa yang Zal cakap tadi lah. Macam sekurang-kurangnya kena ada seseorang dalam family tu yang mendidik tu kan. Tapi betul lah kalau kita relate kan, contoh macam mungkin kita punya environment sekitaran kita ni tak ramai orang alam sekitar kan. Tapi ramai mungkin yang daripada pegawai perubatan, daripada KKM dan sebagainya. Contohnya farmasi ke apa. Kita dapat lihat contohnya kalau dekat makcik-makcik sekarang ni, contoh percaya dengan produk-produk yang tiba-tiba datang, tiba-tiba muncul yang macam kata boleh sihatkan tubuh badan lah, kencing manis dan sebagainya kan. Tapi disebabkan oleh ada anak-anak sendiri yang merupakan pegawai dekat dalam KKM, pekerja daripada KKM. So dia boleh membantulah untuk approach sebab makcik-makcik ni sudah pastilah kalau kita yang pergi cakap, dia takkan dengar. Tapi bila anak sendiri cakap, dia akan dengar walaupun dia melawan sikit. Contohnya macam tu lah. So sekurang-kurangnya kena ada anak-anak lah. So maksudnya kita kena galakkan lah ramai anak muda yang sebenarnya ambil lah dalam bidang alam sekitar ni sebab anda akan bantu untuk educate makcik-makcik dan juga mak-mak anda sendiri masing-masing lah. Dan nanti mak-mak masih akan cerita dekat jiran-jiran dia. Macam tu lah. Saya sangat setuju lah dengan point tu sebab saya mengharapkan mengambil langkah jaga-jaga kepada pelajar tahun 1. Sebab sen depan anda ada subjek ekologi akuatik. Kalau ada pensyarah tengok ni mungkin soalan ni jadi menarik ni untuk dimasukkan dalam peperiksaan anda. Habis. Boleh anda berfikir daripada sekarang? Okey. Bagi aku masuk ekologi akuatik dah menarik. Masuk kelas kimia air lagi menarik benda ni. Yes. Dah jadi susah lah tentu. Korang kaji pula pasal Sungai Gong. Lagi menarik. Nak pening lagi baca Sungai Kim Kim. Yes, Sungai Kim Kim kita. Aku Yamin Din. Kim Kim. Yes. Yang tu pasal penyakit tu Kim Kim tu. Daripada Prof Talib tu. Nama buku tu salah satunya adalah Prof Talib yang tulis. Yang menulis. Ceritalah sikit Sungai Kim Kim ni kenapa sebenarnya? Sebab sampah apa jenis apa? Kenapa sisa jenis apa? Kalau ada Sungai Kim Kim ni, dia disebabkan dia bukan sampah, tapi dia adalah pelepasan bahan pencemaran daripada pengilang-pengilang. Bahan kimia lah basically. So disebabkan dia react dengan air. Itulah buang tong tu satu, tapi dalam tu ada bahan kimia. Takkan buang tong tak ada react apa-apa lah. Aku baca headline je. Sorry. Aku memang tak baca habis. Kalau yang Sungai Gong pula dia buang minyak dengan grease. Yang Kim tu teruk kan sebab dia sampai
pencemaran apa sampai budak sekolah kena tutup semua kan. Betul. Sangat-sangat tak so, bagus. Pencemaran bau tu sekali ni daripada sampah. Sebenarnya sampah ni luas, bukan sampah yang kita nampak plastik tu semata-mata lah. Sampah ni bahan yang dia sampah ni boleh ulang balik apa yang Amy cakap. Satu daripada domestik ataupun perumahan, satu lagi adalah industri. Sampah ni pula ada boleh dikategorikan sebagai inorganik ataupun bukan organik. Bukan organik lah yang berlaku dekat Sungai Kim. Bahan kimia. Betul. Contoh daripada plastik sampah tu sendiri nampak kita tengok bila dia masuk dalam laut. Pernah dengar tak macam pulau sampah tu? Yang pulau sampah tu kebanyakannya sampah tu datangnya daripada Malaysia juga. Tapi Malaysia tak uruskan. Yang kena uruskan adalah USA ke UK, USA kalau tak silap saya. Sebab apa? Sebab dia lagi dekat dengan US. So US yang bertanggungjawab untuk benda tu. Bagus. Tapi dia banyak juga Malaysia dekat situ. Itu problem dia lah yang berlaku lah. So nampak tak? Aku nak baca tau pasal ni. Teruskan. Sorry. Oh tak ada apa dah. Sambung. Itu je lah nak sampaikan. Aku nak baca. Kenapa setengah negara ni punya sampah dia banyak tapi satu negara ni sikit. Dia sebab negara yang sikit tu menghantar sampah dia kepada negara lain. Betul. Dia jual. Aku tak pernah baca secara detail lah. Macam jual jejak karbon tu lah. Macam jual carbon footprint tu. Macam tu lah dia jual sampah. Tapi kan kalau nak tahu dekat Malaysia ni dilarang tau. Menjual sampah? Dilarang apa? Kalau dekat contohnya kalau pasal buang sampah, beli sampah ni, sebenarnya dekat Malaysia ni kita lebih membeli sampah bukan sampah biasa tau, tapi sampah e-waste. E-waste. Elektronik e-waste. E-waste ni sebenarnya tak boleh. Memang tak boleh kat Malaysia. Rasanya tak boleh ke ataupun kita tak ada lesen. Kebanyakannya pengusaha sampah ni tak lesen sebab e-waste ni banyak. Sebab sekarang ni sampah pun dah moden. Sampah ni bukan sampah yang macam paper cup lah apa benda. Sampah pun jadi sampah elektronik. So sekarang ni sampah elektronik dah banyak. Daripada tahun berapa-berapa dah kita ada elektronik punya bahan device. Dan sampai sekarang kita kumpulkan. Dia dah jadi satu sampah elektronik yang sangat banyak. Itu antara satu sebab kenapa pembelian sampah ni sangatlah tidak boleh. Sepatutnya sampah-sampah yang macam elektronik ni kena diuruskan oleh negara-negara tersebut dengan menggunakan teknologi mereka sendiri. Kalau contohnya dihantar dekat Malaysia kita kan, kita ni dah tak ada teknologi. Lepas tu kita proses sampah tersebut. Sampah tersebut dia akan efek, dia akan keluarkan heavy metal, benda-benda macam tu daripada elektronik tu akhirnya akan memberikan kesan kepada alam sekitar. Benda tu tak bagus lah sebenarnya. Walaupun recycling ni tu boleh mendapatkan emas dan juga silver daripada tu baru. Dia ada tapi kesan berapa persen je sebenarnya. Betul. Biasalah aku medal emas Olimpik Tokyo daripada situ, daripada gold yang daripada e-waste kan, betul tak? Yes, betul. Tapi dia mampu. Tapi Jepun ni dia mampu. Tapi adakah Malaysia mampu? Sebab aku pernah, masa aku debat alam sekitar dulu, ada satu artikel ni ditunjukkan macam mana sistem e-waste ni tak diuruskan dengan baik. Akhirnya akan mengeluarkan satu bau busuk dekat kawasan sungai. Bau busuk ni pula ada efek kepada sungai itu sendiri. Tu yang macam tak bagusnya kalau kita tak ada satu mekanisme yang baik untuk menguruskan e-waste. Satu sampah agak tapi elektronik punya e-waste. So boleh tengok kalau macam siapa-siapa nak tengok pengurusan e-waste dekat Malaysia macam ni, ada yang industri-industri yang mencemarkan. Betul. Dan selain pada e-waste juga sebenarnya Malaysia pun banyak membeli sampah plastik juga sebenarnya sebelum-sebelum ni. Saya kalau ikutkan kalau tak silap waktu zaman 2018 dulu dia ada hampir 500 tan dalam 400 something, saya pernah baca, saya tak ingat. 400 tan something sampah yang Malaysia kerja ambil daripada luar masuk ke Malaysia. Tapi bila sampai satu masa zaman YB Yobi ni kan, kalau siapa ingat, waktu tu dia ada macam dia memulangkan semula. Macam mana proses dia, macam menghantar semula lah. Macam 100 lebih kontena pulang ke negara asal tu balik. Tapi dia kena bayar balik kos tu kot kalau tak silap. Tapi sebab dia tak nak sampah-sampah tu ada kat Malaysia itulah. Dia pulang balik? Dia pulang balik. So peranan kerajaan tu sebenarnya mengambil peranan yang sangat penting lah untuk bila sampai sampah tu pulang balik. Sebab ada yang contohnya ada yang secara illegal kan nak beli sampah syarikat-syarikat mana-mana. Tapi Malaysia tolak balik sebab kementerian yang keluarkan arahan kan. Macam tu lah.
Faham. Jadi pucuk pangkalnya pengurusan sampah ni bukan daripada kita yang orang biasa je kena belajar. Maksudnya kena belajar bukan. Maksudnya bukan kita je yang kena cakna. Tapi daripada sekecil-kecil orang macam kita sampai organisasi yang sebesar-besar alam pun kena cakna soal pengurusan sampah ni, betul tak? Betul. Sebab daripada Zat tadi dia cakap kalau kita tak uruskan e-waste ni dengan betul, dia boleh mencemarkan balik alam sekitar ni. Padahal kita orang biasa mana reti nak urus benda ni. Betul. Faham. Tapi sebenarnya kalau pasal sampah yang paling kurang kesedaran ni adalah sampah yang daripada electronic waste ni sebenarnya. Sebab Oi, kau cakap dah habis. Dia tengah membaca. Oh, tengah baca. Dia hidung Johor ni. Tiba tapi kat ujung. Apa? Baca. Tu sekat. Internet lah tu. Okay. Mungkin macam Hanis ada cakap apa-apa tadi, kat situ? libatkan apa? Macam organisasi besar macam kerajaan lah. Maksud ada betul. Internet pakai internet. Betul. Okay. Organisasi besar macam kerajaan. Lalu pasal bab-bab alam sekitar ni orang just fokuskan berkaitan dengan Kementerian Alam Sekitar ataupun Jabatan Alam Sekitar. Tapi bagi aku sebenarnya Kementerian Pendidikan pun mainkan peranan juga. Faham tak? Untuk educate. Sebab contoh Jepun, dia orang lahirkan masyarakat yang mentaliti macam tu sebab dia orang dah didik dan train dari sekolah rendah. Sebab dia orang ada satu subjek ni, subjek moral tapi moral macam tu merupakan subjek wajib kat sekolah rendah. So tak kisahlah dari darjah tahun berapa ke tahun berapa, subjek moral tu subjek wajib. And dia orang ada satu budaya. Macam kat Malaysia kita pernah ada budaya nilam kan. Macam ada hari ni 10 minit budaya membaca kan, nilam. Dia orang ada satu budaya tu nama budaya Soji. Aku baca SOUJI, budaya Soji. Di mana setiap hari dia orang akan peruntukkan 15 minit untuk semua student buat aktiviti kemas semua tu. Semua aktiviti kena stop. Kalau macam tengah kelas pun kena stop untuk 15 minit buat budaya Soji ni. So time tu lah dia orang akan cuci kelas, tandas pun dia orang cuci sebab majoriti sekolah kat Jepun ni dia tak ada cleaner. Majoriti bukan semua, majoriti tak ada cleaner, student tu uruskan sendiri. Dia orang hanya ada staff-staff penyelenggaraan je. Bab kebersihan boleh dikatakan student yang uruskan sebab budaya yang dia orang terapkan ni. So sebab tu aku rasa kat Malaysia pun boleh buat tapi dengan peranan ni lah Kementerian Pendidikan. Betul. Selain pada Kementerian Pendidikan sebenarnya ada satu lagi, Kementerian Kerajaan Perumahan dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang tu lah yang menguruskan kalau macam Zal cakap tadi kan, pertelingkahan antara akta-akta. Kementerian tu pula yang uruskan sampah sebenarnya, bukannya kasar. Kementerian tu yang menguruskan sampah-sampah domestik yang ada dekat kawasan-kawasan rumah kita ni. So sebab Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan tu lah dia yang menguruskan macam mana recycling apa semua tu, dan kasar pula dia ambil yang lebih besar punya. Rasanya mungkin kena ada sedikit penyelarasan lah dekat situ. Saya rasa macam selain tadi apa Zal ada kata pasal macam mana kita didik dengan hukum kan, tapi ada juga satu inisiatif ni dia macam bagi insentif dekat industri yang dia buat macam ni lah, macam management semua benda tu. Jadi kalau diorang manage semua benda ni dengan betul, dia akan diberikan tax exemption. Maksudnya dia tak payah bayar cukai macam tu. Tapi bukan entirely lah, macam 70% macam tu. So tu pun salah satu ni lah untuk macam bigger scale punya dekat industri semua tu. Setuju. Faham. Tapi dah lama kita berbincang ni Adam. Apa dia? Dah lama kita berbincang ni Adam, dah 1 jam. Betul. Dekat 1 jam cadang 30 minit kan. Tapi kalau macam sampah ni borak sampah ni dengar mula macam tak ada idea nak borak, tapi bila dah borak banyak benda pula kita nak cakap pasal sampah ni Terima kasih juga yang tanya soalan tu lah. Terima kasih kita boleh borak pun sangatlah membantu kami dalam mencipta topik.
Mengikutkan tadi bagi salam nak terus tepuk tangan, nak terus tutup ke. Tapi wow. Mungkin boleh rumusan kot dah. Daripada setiap seorang ke apa kan, harapan. Okay. Kita dah sampai ke, orang kata apa, kita dah sampai ke hujung lah ni. Okay, first sekali terima kasihlah kepada kita punya para speaker, Yamin, Din, Zal Hasmi dan Hanis. Berikan tepukan untuk diri anda. Yeay, podcast pertama. Okay, jadi saya harap apa input-input baik yang kita dapat hari ni, kita dapat terapkan dalam kita punya, orang kata apa, harian kita. Okay, antaranya ialah cara menguruskan sampah. Okay, sebenarnya pucuk pangkalnya ialah sampah tu tak pernah salah. Yang salahnya ialah cara kita menguruskannya. Okay, di mana kita nak membuangnya, apa cara kita untuk membuangnya, apakah bahan yang kita gunakan. Faham tak? Contohnya bekas makanan tadi. Kita boleh je nak elakkan sampah dengan menggunakan bekas makanan Tupperware. Instead of guna polythene, kita guna Tupperware yang boleh reuse. Faham tak? So automatic kita dah mengurangkan sampah. Okay, tapi andai katalah kita terpaksa guna juga bekas polythene itu sendiri. Dan kawan-kawan kita pun guna juga. So cara untuk kita mengurangkan cara kita menguruskan sampah ialah dengan kita menindihkan bekas polythene itu sendiri supaya kita dapat mengurangkan penggunaan ruang dalam tu sampah. Okay, so sebenarnya pucuk pangkal ialah cara kita menguruskannya. Bukanlah salah 100% pada sampah itu sendiri. Sampah itu tak salah. Yang salahnya ialah kita yang menguruskannya. Okay, betul dah. So terima kasih semua kerana sudi mendengar, sudi mengkomen, sudi menonton, sudi macam-macam lagi lah bertanya. Jadi terima kasih. Harap kita akan berjumpa lagi di lain hari di podcast siri 2. Okay, bye-bye. Bye. Kita jumpa lagi semua. InsyaAllah. Okay, jumpa lagi semua. Bye-bye. Bye-bye. Thank you semua. Di Malaysia, masalah pengurusan sampah bukanlah sesuatu yang baru dan semakin hari berlalu, perkara ini menjadi lebih gawat. Bukan sahaja ia merosakkan nilai estetika di suatu kawasan, malah ia juga menyebabkan pencemaran air, udara dan lain-lain. Bagi mengatasi masalah ini, kami mempersembahkan kempen 6Rs of Sustainability iaitu Rethink, Refuse, Reduce, Repair, Recycle dan Replace.